وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص بالقول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Saya berpesan pada diri saya dan diri antum untuk sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah kita sambung pada perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ilmi. Kata pengarang, qala al-muallif rahimahullah, laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq wala bi ihdathihil bariyata istafada ismal bari. Baik, kata pengarang, okey, dalam matan yang ada di paparan skrin disebut laisa munzu. Ini adalah dalam riwayat yang lain. Adapun riwayat yang anda ambil adalah laisa ba'da. Jadi siapa yang ada print matan tu boleh tukar. Maknanya munzu tu padam, tukar dengan ba'da. Itulah kaedah para ulama. Jadi sebagaimana saya meriwayatkan daripada guru saya kepada guru saya, lafaznya begitu, maka dikekalkan periwayatan tu pada antum yang mendengar dars ini. Walaupun pada matan yang lain mungkin ada sedikit perbezaan dan ini biasa. Cuma periwayatan tu, mujarrad periwayatan tu, sebagaimana kita ambil daripada guru kita, kita dengar tu, maka itulah yang kita catat. Maka yang disebut dalam paparan di skrin adalah laisa mundu, tapi yang anda ambil adalah laisa ba'da. Maka kata pengarang, laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq wala bi ihdathihil bariyah istafada ismal bari. Iaitu bukanlah setelah Allah Ta'ala menciptakan sekalian makhluk, maka barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengambil istifadah daripada penciptaan itu, lalu namanya jadi pencipta. Itu makna dia. Wala bi ihdathihil bariyata istafada ismal bari. Dan bukanlah dengan sebab Allah Ta'ala dia daripada sudut makna lebih kurang je. Maknanya iaitu ihdath ni maknanya menjadikan, atau dalam terjemahan disebut menjadikan sesuatu. Menjadikan, menciptakan sama makna, iaitu ibrazu minal adami ilal wujud. Mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada, itu kita namakan khalq, penciptaan, mencipta, ataupun ihdath, menjadikan daripada sesuatu tiada itu kepada ada, ataupun ibraz, itu sama makna lebih kurang. Jadi ihdath, ibrazu minal adami ilal wujud. Maka ihdath sama makna, iaitu menciptakan. Maka wala bi ihdathihil bariyata istafada ismal bari. Dan bukanlah setelah Allah Ta'ala menjadikan al-bariyah. Al-bariyah ni maknanya al-makhluqat, ciptaan-ciptaan. Kalau kita sebut khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan adalah Nabi SAW. Istafada ismal bari, bukanlah setelah Allah Ta'ala menjadikan ciptaan-ciptaan, sama makna, maka Allah Ta'ala barulah mengambil istifadah, mengambil faedah daripada penciptaan hamba-hambanya ini, al-bariyah ni tadi, barulah namanya itu jadi al-bari. Ini kerana ada sebahagian golongan falsafah, mereka menganggap dan memahami bahawasanya apabila Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, barulah Allah Ta'ala bersifat dengan penciptaan sesuatu itu. Contohnya, kerana Allah Ta'ala mencipta al-khalq, makhluk, barulah Allah Ta'ala ni jadi khaliq. Kerana bagi mereka, kalau tak ada maf'ul,
maka tak ada fa'ilnya, wal'iyadzubillah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah kita sebut, sebelum Allah Ta'ala mencipta makhluk, Allah Ta'ala tetap al-Khaliq. Kerana Allah Ta'ala tidak mengambil apa-apa manfaat daripada penciptaan makhluknya. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambanya, Allah Ta'ala juga bernama dengan Al-Bari. Di sini kita kena faham, semua nama Allah, kata ulama, seperti Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat dan selain daripadanya, menyatakan bahawasanya semua nama Allah adalah menunjukkan kepada sifatnya. Maknanya semua nama Allah itu pada hakikatnya ialah daripada menunjukkan sifat-sifatnya. Contohnya di antara nama Allah ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maknanya Allah bersifat dengan Ar-Rahmah. Di antara nama Allah Ta'ala lagi Al-Khaliq. Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan takhliq, menciptakan. Di antara makna Allah As-Sami' Al-Basir. Maknanya Allah bersifat dengan As-Sama' Al-Basar. Kalau Allah Ta'ala, di antara nama Allah lagi Ar-Razzaq ataupun Ar-Raziq. Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan tarziq, memberikan rezeki, menyampaikan rezeki. Itu makna dia. Maka semua nama Allah menunjukkan yadullu ala sifatihi, menunjukkan kepada sifat Allah Ta'ala. Maka dekat sini nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kepada sifatnya. Menunjukkan kepada sifatnya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata pengarang, nanti kita akan syarahkan dengan lebih lanjut masalah ni. Kita pergi pada terjemahan dulu. Lahu ma'na rububiyyati wala marbuba wa ma'na al-khaliqi wala makhluq. Maka bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah rububiyah, makna rububiyah iaitu maknanya Allah Ta'ala telah sedia bersifat dengan ketuhanan, rububiyah, walaupun belum ada lagi marbub, iaitu Allah Ta'ala telah sedia bersifat dengan Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan alam ini, walaupun alam ni belum wujud lagi. Itu makna dia. Maknanya bila mana kita sebut Allah tu adalah Rabb, Allah tu adalah Rabb, walaupun alam ni belum wujud lagi, dia Ar-Rabb. Itu makna Rabb. Lahu makna rububiyah ni maknanya dialah Ar-Rabb. Dialah yang Tuhan yang menjadikan alam ini. Sebagaimana firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita ucapkan pujian kepada Allah Ta'ala yang dia merupakan Rabb bagi alam ini, iaitu pencipta bagi alam ini, yang mentadbir alam ini dengan pentadbiran yang sempurna dan juga dengan kekuasaan yang sempurna, yang tiada sesuatu yang mempunyai pentadbiran dan kekuasaan sepertinya. Maka bila kita sebut dialah yang bersifat dengan rububiyah, yakni dialah yang Rabb, walaupun belum wujud lagi marbub. Marbub ni maf'ul lah. Maf'ul tu maknanya ialah makhluk-makhluknya yang ditadbir. Marbub ni maknanya yang ditadbir, yang diciptalah, yang diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pentadbiran rezeki, pentadbiran hidup, pentadbiran mati, pentadbiran bentuk, pentadbiran rupa, pentadbiran jodoh, pentadbiran, semua tu pentadbiran Allah Ta'ala. Walaupun belum ada lagi makhluknya, Allah Ta'ala telahlah dia itu pada azal adalah Ar-Rabb. Wa ma'na al-khaliqi wala makhluk. Dan juga Allah Ta'ala tetap juga dia bersifat dengan at-takhliq, menciptakan. Yakni dialah al-khaliq walaupun dia belum lagi menciptakan makhluk. Kerana makhluk-makhluk ini semua adalah penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan dan dia tidak berhajat kepada ciptaannya, sebagaimana firman Allah, Allahus Samad. Sebagaimana firman Allah, Allahus Samad, iaitu dia tidak berhajat kepada selainnya, adapun selainnya itu berhajat kepadanya, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam matan yang di-share dalam PDF ni, ada dinukilkan ayat Al-Quran, walillahil asma'ul husna
fad'uuhu biha, dalam suratul A'raf ayat 180. Ini adalah untuk mengisbatkan bagi Allah nama-nama yang al-husna. Apa makna nama-nama al-husna? Al-husna maknanya bukan kita terjemah, kerana sebahagian orang terjemah nama-nama Allah yang cantik. Itu semata-mata penterjemahan. Kalau kita dengar orang terjemah begitu, tak apalah dah dia terjemah begitu. Tapi kita perlu kepada kefahaman yang betul. Makna al-husna di sini ialah nama-nama yang tadullu ala kamalatihi, yang menunjukkan kepada kesempurnaannya, yang maha suci daripada segala kekurangan. Itu makna al-husna. Al-husna ni maknanya yang nama-nama yang al-husna. Al-husna ni yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah, yang mana al-husna ini juga membawa erti yang menafikan segala kekurangan bagi haknya. Itu makna al-husna. Dan bila kita sebut walillahil asma'ul husna, walillahil asma'ul husna, maka bila kita sebut tentang asma'ul husna, maknanya kita sedang membicarakan tentang nama Allah, yang juga kita dah faham tadi bahawa semua nama-namanya adalah sifatnya. Maka namanya dan sifatnya itu adalah tauqifiyah. Ini kaedah yang penting. Nama Allah dan juga sifatnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah ni maknanya apa? Tauqifiyah ni maknanya nama Allah dan sifat Allah terhenti setakat mana yang Allah Ta'ala sifatkan dirinya dalam Al-Quran, atau setakat mana yang Allah Ta'ala sifatkan dirinya di atas lisan Nabi SAW, yakni daripada hadis yang sahih, yang mutawatir dan sahih. Dan begitu juga apa yang telah ijma' sepakat bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut, atau Allah Ta'ala di antara nama-namanya adalah nama tersebut. Di sini kita kena faham apa makna nama Allah tauqifiyah dan sifat Allah tauqifiyah, iaitu kita sebagai hamba Allah, orang yang beriman, kita tidak suka-suka mensifatkan Allah dengan sebarang sifat, mahupun menamakan Allah dengan sebarang nama yang pada kita, bukan pada kita lah, bukan pada saya lah, pada kita maknanya pada seseorang yang mana dia rasa bahawasanya nama tu layak bagi Allah. Dia rasa sifat tu layak bagi Allah. Di sini nama Allah itu tauqifiyah. Dia adalah syariat. Nama Allah ni benda yang disyariatkan lah. Maksudnya benda yang warid dalam syarak. Jadi benda yang warid dalam syarak ni, dia bukan ikut suka kita. Kan? Dia bukan ikut suka kita. Contoh dalam bab hukum hakam kan, tentang halal dan haram. Contohnya, halal dan haram ni dia bukan ikut suka kita je. Kita rasa dia halal, halal. Kita rasa dia haram, haram. Wal'iyadzubillah. Sedang dalam hadis Nabi SAW menyebut, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Maka hati-hati. Itu dalam masalah fiqah, masalah syarak. Sama juga dalam masalah tauhid. Nama Allah juga tauqifiyah. Tak boleh kita sebarang-sebarang menamakan Allah dengan sesuatu nama, atau mensifatkan Allah dengan sesuatu sifat yang dia rasa Allah Ta'ala boleh jadi bersifat dengan sifat ni. Ataupun mereka membuat misalan bagi Allah. Dia buat Allah macam member dia pula, wal'iyadzubillah. Dia buat Allah macam kawan dia. Dia bagi misalan pada Allah, buat perbandingan bagi Allah, buat kalau dalam bahasa Melayu dia buat apa? Buat perumpamaan bagi Allah, sehingga kan dia rasa bahawasanya perumpamaan dan perbandingan yang diberikan pada Allah tu layak bagi Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat tersebut, kerana tidak warid sifat tersebut dalam Al-Quran, tidak warid sifat tersebut dalam hadis. Maka hati-hati dalam masalah ni. Hati-hati dalam masalah ni. Sebab tu orang yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu tauhid, dia akan lebih cermat dalam masalah akidah dia. Kerana apa perlu cermat? Kerana akidah ni dia dua je, syurga dan neraka. Akidah ni dia dua, syurga dan neraka. Kerana
syurga neraka ni mukmin atau kafir. Kalau beriman, ini akidah dia. Kalau tidak beriman, maka dia tergolong di kalangan orang yang tidak beriman. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati. Sebagian orang mungkin dia namakan Allah dengan macam-macam nama. Dulu ada pernah dengar orang namakan Allah CEO lah, Allah, dia namakan Allah tu arkitek lah, dia namakan Allah ni itulah, inilah. Sedangkan nama-nama tu tak warid dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Jangan kalian membandingkan Allah, mengumpamakan Allah dengan sebarang mithalan. Tak layak untuk kita bandingkan Allah dengan sebarang mithalan. Maka di sini muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua nama yang disebut dalam kitab ni semua adalah nama-nama yang layak bagi Allah. Semua nama-nama yang layak bagi Allah. Antaranya Al-Khaliq, itu nama Allah. Al-Rabb, itu nama Allah. Al-Bari, itu nama Allah. Itu semua adalah nama Allah yang warid dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Kata pengarang, qala al-muallif rahimahullah, wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim. Dan sebagaimana Allah Ta'ala itu maha menghidupkan yang mati setelah mana Allah Ta'ala menghidupkan makhluknya. Ini dinamakan muhyil mauta lah. Muhyil mauta ni adalah Allah Ta'ala maha menghidupkan sesuatu yang mati. Yang mana sebelum Allah Ta'ala menghidupkan yang mati itu juga hidup. Yang dia juga hidupkan Allah, yang dia juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab tu kata pengarang, wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim. Dan sebagaimana sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan yang mati setelah mana Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim, maka Allah Ta'ala juga berhak ni maksudnya Allah Ta'ala itu bersifat, istahaqqa ni berhak kalau terjemah secara literal lah, tapi secara fahamnya istahaqqa hadzal isma maknanya Allah Ta'ala memang telah Allah Ta'ala memang telah dinamakan bagi Allah Ta'ala dengan nama tersebut. Apa namanya? Nama Muhyil Mauta, Al-Muhyi, Al-Mumit. Nama Allah di antara nama Allah Al-Muhyi, Al-Mumit. Di antara nama Allah yang tak layak dinamakan kepada makhluk yang lain, antaranya Al-Muhyi dan Al-Mumit. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ni. Ada nama-nama yang tak boleh kita berikan kepada selain daripada Allah, seperti Ar-Rahman, seperti Al-Muhyi, seperti Al-Mumit, seperti Dzul Jalali wal Ikram, seperti Ar-Razzaq. Ini antara nama-nama yang khas bagi Allah Ta'ala. Ini dalam pembahasan sebelum ni kita dah jelaskan lah. Maka sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan makhluknya, Allah Ta'ala mematikan makhluknya, maka bukan bermakna Allah hidupkan makhluk. Maka bila makhluk tu hidup, barulah nama Allah tu Al-Muhyi, kan? Sebelum Allah Ta'ala menghidupkan makhluk, Allah Ta'ala memang bersifat dengan Muhyi. Allah Ta'ala namanya itu memang Muhyi kerana dia memang maha menghidupkan. Bila dia kehendak makhluk tu hidup, hiduplah makhluk tu. Apabila Allah Ta'ala kehendak makhluk itu hidup, hiduplah makhluk tu. Jika Allah Ta'ala tidak kehendak makhluk tu hidup, maka tak hidup makhluk tu. Itu maknanya, kata pengarang, wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihi. Maka dia berhak dengan nama tersebut. Berhak dengan makna tersebut maknanya dia telah dinamakan dengan nama tersebut, telah bernamalah ia dengan nama tersebut. Itu yang lebih tepat. Telah bernamalah Allah Ta'ala dengan nama tersebut. Bukan dinamakan. Kalau dinamakan maknanya ada yang menamakan Allah. Telah bernamalah ia dengan nama tersebut sebelum dia menciptakan mereka, sebelum dia menghidupkan mereka. Maknanya nama Allah sebelum Allah menghidupkan makhluk memang nama Allah Al-Muhyi. Memang nama Allah itu Al-Mumit. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuatu yang ada permulaan kehidupan dan perakhiran kehidupan itu bukan Tuhan. Itu makhluk nama dia. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak dihidupkan dan dia tidak akan mati. Maknanya dia Muhyi dan Mumit, adapun dia itu tidak dihidupkan, tidak dimatikan. Bahkan dia sentiasa hidup
dengan kehidupan yang azali, yang abadi, yang tiada mula dan tiada akhir. Maha suci Allah daripada bersifat dengan makhluk. Kata pengarang, wa kadzalika, kata pengarang, kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insya'ihim. Ni kenapa Imam Abu Ja'far At-Tahawi ulang-ulang? Saya rasa benda sama tapi dia ulang-ulang. Kerana akidah memang begitu. Akidah ni memang, kalau kita baca matan, kalau kita buka dalam Akidah Mursyidah, dalam satu matan yang lain, Akidah Mursyidah, Mu'allif rahimahullah sentiasa ulang-ulang dalam masalah sifat qudrah, dalam masalah takdir, dalam masalah penciptaan yang baik dan buruk, dalam masalah af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Sebab apa? Sebab pada zaman tu golongan Mu'tazilah ni ramai. Bukan makna dia tak tahu nak cakap apa dalam matan dia. Sama juga bila Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kita tengok dia ulang-ulang. Sebelum ni macam dah sebut, ada lagi. Sebab apa? Sebab ini adalah perkara yang memang menjadi sunnah para ulama kita, supaya dia ulang-ulang. Sebab benda akidah, benda jadi pegangan ni ulang-ulang. Lepas tu kalau kita perasan, kalau kita menjadi orang yang memerhati, maka kita akan perasan solat kita, azan kita, semua ada padanya akidah. Kan? Azan kita contohnya, kita mulakan azan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu akidah lah, supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akidah dulu. Kemudian bila habis akidah, barulah fiqh dia. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kan? Kemudian kita puji, kita akidah balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau kita perasan, bayangkan azan 5 kali sehari, qamatnya 5 kali sehari lah. Azan 5 kali, qamat 5 kali. Kemudian dalam solat begitu juga. Dimulakan dengan akidah. Dimulakan dengan akidah. Jadi akidah tu dah ulang sebenarnya. Cuma bila dia dah jadi kebiasaan, kita tak perasan lah. Jadi kalau dah jadi kebiasaan, benda dah biasa kan. Bila benda dah biasa ni, kita dengar. Cuma ada sebagian orang mungkin kerana dah kebiasaan, dia tidak menghayati benda tu. Kalau dia menghayati benda tu, dia akan nampak. Orang yang buat nazar, orang yang buat tafakkur, dia akan nampak lah. Kerana pernah ditanya soalan kepada guru kami, Syekh Dr. Jamil Halim Al-Husaini. Suatu ketika ada orang tua tanya dia, Syekh, aku sentiasa pergi majlis engkau, dia kata, majlis ilmu. Tapi setiap kali majlis ilmu mesti engkau sebut Allahu la yushbihul makhluqat, Allahu mawjudun bila makan, dan sebagainya. Allah ada tanpa tempat, Allah tak serupa dengan makhluk. Sentiasa disebut pada darsnya. Maka jawapan Syekh Jamil sangat cantik, dia kata. Sebab maksud lelaki tua tu, bila dia pergi das Syekh Jamil, asyik dia cerita benda tu je. Maka dia rasa macam tak ada benda lain dia nak cerita kan, asyik cerita benda ni. Maka Syekh Jamil pun jawab dengan satu jawapan yang cantik. Dia kata, adakah engkau merasa bosan apabila kau mendengar 5 kali azan sehari? Tidak. Adakah kau merasa bosan apabila mendengar kalimah Allahu Akbar setiap hari bila melakukan salat? Tak. Maka perkataan ini diulang-ulang supaya lekat dalam hati. Kerana manusia ni dia sifat dia pelupa. Yusammal insanu insanan linisyani. Dinamakan manusia itu manusia kerana sifat lupa dia, sifat nisyan dia. Sebab tu Imam Abu Ja'far Tahawi juga dia ulang. Kalau kita perasan dia ulang masalah apa ni. Kerana masalah itulah yang common problem berlaku pada zaman dia. Kalau pada zaman sekarang kita dapat lihat, apabila sebahagian ulama' dia ulang-ulang Allah mawjud bila makan, Allah tak serupa makhluk, Allah tak serupa ni. Sebab apa? Sebab itu masalah common yang berlaku pada zaman sekarang. Kita orang awam ni kadang-kadang tak nampak dia punya kepentingan tu. Tapi bila berlaku sesuatu, baru kita nampak. Contoh macam tiba-tiba keluar ajaran Sihak ni kan, yang kata Allah Muhammad Allah.
baru kita nampak kenapa ada ajaran seperti ni. Barulah kita ingat balik pengajian tentang masalah Nur Muhammad sebelum ni, tentang masalah sebahagian orang yang beriktikad dengan hulul, Allah meresap dalam makhluk. Ada sebahagiannya beriktikad dengan wahdatul mutlaqah, Allah Ta'ala dengan makhluk tu adalah satu. Sebelum ni ulama cerita kita, okay, kita pegang yang betul lah. Kita pegang yang betul cukup lah bagi kita. Tapi kenapa ulama ada cerita lagi? Penting. Sebab apa? Sebab kerana kalau tak ada cerita, bila datang kelompok-kelompok seperti ni, bagaimana orang awam nak tahu mana yang hak, mana yang batil? Dengan perkataan ulama, dengan perkataan dalam akidah, dalam kitab matan akidah. Jadi, begini. Patutlah ulama cakap begini, patutlah ulama cakap begini. Sebab jika ulama tidak cakap tentang perkara tersebut, maka orang boleh jadi akan memandang bahawasanya benda yang batil itu sebagai hak. Hatta ulama dah sebut pun, kita duk, yalah, hatta ulama dah sebut pun ada sebagian manusia lagi, dia tak boleh terima benda yang hak. Dia dah menganggap yang batil itu hak, yang hak itu batil. Wal'iyadzubillah. Maka kita doalah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sebab tu dia ulang-ulang. Kita macam sama. Memang sama makna dia. Memang sama makna perbahasan dia pun bahasan yang sama. Cuma dia nak tekankan dekat sini. Kerana ada sebahagian orang mereka merasakan bahawasanya Allah Ta'ala ni perlu pada kita. Macam ajaran Wan Hizam contohnya. Dia bawa ajaran bahawasanya Allah ni bila tak cipta makhluk, Allah sunyi, Allah bosan, Allah tak ada nak buat apa, tak ada orang nyembah dia. Wal'iyadzubillah. Itu kerana apa? Waham akal dia. Dia duk rasa bagi pihak Allah. Sebab tu dalam ceramah Wan Hizam, kalau kita perhatikan, dia duk sebut lah, Tuhan kata. Bila Allah Ta'ala kata begitu? Tak ada pun. Kita ni bila nak sebut Tuhan kata, firman Allah ni, biar ada benda tu dalam Al-Quran. Kalau benda tu tak ada dalam Quran, bagaimana dia boleh kata Tuhan kata? Sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kursi. Masalahnya Allah Ta'ala tak kata begitu pun. Dia yang tolong kata bagi pihak Allah. Wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala tak perlukan dia pun. Allah Ta'ala tak perlukan dia untuk ceritakan apa yang Allah Ta'ala nak bagi hambanya. Dia pula ada buat cerita bagi Allah. Seolah-olah dia lah Allah. Wal'iyadzubillah. Seolah-olah dia nak cerita bagi Allah. Seolah-olah dia lah. Dia kata Tuhan bosan, Tuhan sunyi, Tuhan itu, Tuhan ini. Lepas tu dia buat sirah perkataan dia. Tuhan kata, aku dah bagi ke hampa kehidupan, hampa buat macam tu. Contohlah dia kata. Seolah-olah macam dia lah yang kan? Alhamdulillah, Allah Ta'ala tak pernah berkata seperti apa yang dia kata. Kemudian dia mendakwa itulah Allah kata. Ini masalah. Jadi sebagian orang yang jahil, dengan sedikit kepandaian bercakap, maka sebagai orang jahil dia akan sukalah dengan perbahasan-perbahasan seperti ini. Wan Hizamnya, lepatnya, sebagainya. Bahkan mereka tak merujuk bagi kitab Turah seperti ini. Mereka tak merujuk bagi kitab Turah seperti matan Aqidatul Tahawiyah dan sebagainya. Kalau dia rujuk matan Aqidatul Tahawiyah, dia tak kata macam tu. Tak katalah Tuhan bosan sebab tu Tuhan cipta kita. Tuhan tak ada nak buat apa sebab tu Tuhan suruh cipta kita, suruh kita sembah dia. Sedangkan dalam kitab matan Aqidatul Tahawiyah kita dah sebut dah. Allah Ta'ala tu dia tetap khalik walaupun dia belum cipta khalik. Walaupun dia belum cipta makhluk. Allah Ta'ala tetap khalik walaupun dia belum cipta makhluk. Allah Ta'ala tetap Tuhan walaupun dia belum cipta hamba. Allah Ta'ala tetap juga yang disembah walaupun dia belum cipta hamba untuk menyembahnya. Untuk diperintahkan supaya menyembahnya. Kerana dia Tuhan. Maka dia tidak berhajat pada hambanya. Mudah kira, mudah faham kita, dia tidak berhajat pada hambanya. Wal'iyadzubillah. Sebelum dia menciptakan hamba, dia tak berhajat pada hambanya. Setelah dia menciptakan hamba, dia tak berhajat pada hambanya. Sebab tu akidah Islam ni senang. Sebelum dia ciptakan tempat, dia ada tanpa tempat. Setelah dia ciptakan tempat, dia tak berubah. Dia tidak berhajat pada tempat. Kalau kata dia berhajat pada tempat, maknanya dia berubah. Dia lemah. Sesuatu yang lemah, dia bukan lagi Tuhan. Simple je. Kenapa perlu buat falsafah macam sebahagian orang yang berdebat sebelum ni? Bawa akidah falsafah.
akidah yang follow Ibn Taymiyah contohnya. Dia bawa akidah falsafah. Kata adanya tempat yang bukan tempat, adanya arash yang bukan arash. Wala'iyadzubillah. Falsafah. Falsafah tu dia keluar makan adami. Tempat yang bukan tempat. Habis ni apa? Mereka keliru di antara benda yang mawjud dengan benda yang ma'adum. Kat situ benda keliru bagaimana? Orang tak mengaji akidah, dia boleh nampak orang seperti ni macam yang tak mengaji ya. Oh, macam hebat. Pasal dia berdebat nak menang. Dia bukan berdebat nak mempertahankan kebenaran. Kalau berdebat nak mempertahankan kebenaran, insaf dengan kebenaran, pasti dia akan nampak. Tapi Allah Ta'ala memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan dia menyesatkan kepada sesiapa yang dikehendaki. Itulah dia. Maka Allah Ta'ala itu kata syarih annahu mustahiqqun ittisafi bima'na al-khaliqi qabla insya'il khalq. Allah Ta'ala itu dia telah berhak masuk ke sini ialah dia memang telah bersifat dengan al-khaliq yang mencipta sebelum dia menciptakan ciptaan. Dan di sini ada sedikit penjelasan supaya antum semua faham bahawasanya kita di Malaysia dan di Nusantara ni kebanyakannya kita mengikut akidah yang dibawa oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Adapun kitab Matan Aqidatul Tahawiyah ini mengikut bukan dia mengikut kerana Imam Abu Ja'far At-Tahawi dia sebelum Imam Maturidi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dia sebelum Imam Maturidi dan dia selepas Imam Abu Hanifah di antara Imam Abu Hanifah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi jalan dia daripada Imam Abu Hanifah, daripada Fiqhul Akbar turun kepada Aqidatul Tahawiyah, kemudian turun kepada Imam Abu Mansur Maturidi yang ada mensyarahkan kepada kitab Fiqhul Akbar. Maka dia punya perbahasan di sisi Imam Maturidi, di sisi jalanan Imam Maturidi, sifat yang wajib, sifat Allah yang wajib kita tahu ada 14. Sifat yang wajib kita tahu ialah 14 sifat. Di sisi Asy'ariyah, Asy'ariyah yang mutaqaddimin wajib kita tahu 13. Yang mutaqaddimin, betul. Yang mutaqaddimin, yang lama, yang awal-awal dulu adalah 13. Dan Asy'ariyah yang mutaakhirin setelah daripada zaman Imam As-Sanusi rahimahullah, maka mereka kata wajib mengetahui 20 sifat bagi Allah. Jadi Imam Maturidi dia ada dua. Dia membezakan di antara sifat fi'il dengan sifat qudrah. Kalau dalam perbahasan Asy'ariyah bila kita sebut Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrah, maknanya Allah berkuasa atas menciptakan perkara yang mungkin, perkara yang harus pada akal wujudnya atau adamnya atau ketiadaannya. Maka ta'alluq qudrah itu adalah pada perkara yang harus pada akal wujudnya dan adamnya. Yang kita dah bincang sebelum ni lah. Kita dah bincang dah baru je 2-3 minggu lepas bincang tentang masalah hukum akal tu. Jadi saya harap semua tak perlu ulang lah, fahamlah masalah tu. Jadi di sisi Maturidiyah mereka ada satu sifat lagi yang mereka panggil sifat at-takhlid ataupun sifat fi'lullah. Maksudnya bagi Imam Maturidi ada satu sifat lagi. Tetapi bagi Asy'ariyah yang Imam Maturidi dan jalanan itu berpegang dengan makna sifat takhlid, sifat fi'il tadi, sifatul af'al. Bagi Asy'ariyah itu adalah athar qudrah. Itu adalah athar, kesan daripada sifat qudrah. Maka pada hakikatnya sama sebenarnya, cuma pada ta'bir. Ada perbezaan dia, tapi perbezaan dia tu detail sangat. Cuma saya nyatakan ni pada peringkat permulaan ni supaya kita faham, supaya kita kalau kita jumpa begini kita faham, oh ini Maturidi. Sebab kadang kita tengok sebagian ulama dia bahas akidah
ahli sunnah ni kadang guna kitab Maturidi, seperti kitab Maturidi maksudnya jalan yang digunakan oleh mazhab Hanafi kebanyakannya, seperti Fiqhul Akbar, seperti kitab Aqidatul Tahawiyah, seperti kitab Imam Maturidi ni, seperti kitab Matan An-Nasafi contohnya. Maka itu di antara kitab-kitab yang masyhur lah dalam mazhab Maturidi. Jadi bila mereka kata ada sifat fi'il ataupun sifat al-af'al, sifat af'al ni apa? Seperti sifat memberikan rezeki, sifat mematikan, sifat menghidupkan, itu semua dipanggil sifat fi'il dalam mazhab Maturidi. Mematikan, menghidupkan, membahagiakan, memberikan kebahagiaan kepada hambanya, memberikan ujian pada hambanya, memberikan, itu semua dia bagi sifat fi'il bagi mereka. Tetapi bagi ataupun sifat takwin dipanggil, ataupun sifat takwin ada banyaklah ditakbirkan. Lebih tepatnya disebut kata ulama wa yu'abbaru an dzalika 'indal maturidiyyati bitakwin. Sifat-sifat ni dinamakan sebagai sifat takwin. Sifat takwin. Jadi lepas ni kalau kita jumpa, kita fahamlah, alhamdulillah. Tetapi di sisi Asy'ariyah itu adalah asar daripada qudrah. Itu adalah asar daripada qudrah, kesan daripada qudrah Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala menciptakan bagi hamba-hambanya kebahagiaan, menciptakan bagi hambanya kemiskinan, menciptakan bagi hambanya kekayaan. Semua tu menjadikan kaya, menjadikan miskin itu adalah asar, kesan qudrah dia, kesan qudrah Allah Ta'ala. Itu makna yang diberikan oleh para ulama. Baik, kata pengarang, tapi panjang lagi sebenarnya yang dia punya perbahasan tu, cuma kita tak jelaskan secara terperinci. Kata pengarang, zalika bi'annahu, yang terakhir untuk malam ni. Kata pengarang, zalika bi'annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin alaihi yasir. Ini ada kesalahan ni, ada syaddah dengan dhammah ni. Wa kullu amrin alaihi yasir la yahtaju ila syai' laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kata pengarang, dan kerana dan itu adalah kerana sesungguhnya Allah Ta'ala ke atas setiap hamba-hambanya, Allah Ta'ala maha menjadikan setiap sesuatu. Allah Ta'ala maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya Allah Ta'ala itu maha berkuasa ke atas setiap sesuatu, iaitu maha berkuasa ke atas setiap perkara yang mungkinat. Maha berkuasa ke atas setiap perkara yang mungkinat. Dan Allah Ta'ala, di antara makna daripada perkataan ini ialah, bila kita sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala maha berkuasa ke atas menciptakan setiap sesuatu. Allah Ta'ala menciptakan sangat mudah baginya. Sebab tu kata pengarang, wa kullu syai'in ilaihi faqir. Ini yang kita bicarakan. Kalau dalam kitab-kitab pondok ulama kita sebut sifat istighna dan iftiqar. Bila bicara istighna, iftiqar tu kita fahamlah daripada Allahus Samad. Kataan Allahus Samad dalam Al-Quran, firman Allah, Allahus Samad. Maknanya Allah Ta'ala terkaya daripada berhajat pada makhluknya, kerana dia menciptakan makhluk. Dia maha berkuasa terhadap makhluknya. Buat apa dia nak berhajat pada makhluknya? Dia yang menciptakan makhluk. Allah Ta'ala sama sekali tidak bersifat dengan lemah berhajat pada hamba-hambanya. Tidak. Dia menciptakan hambanya. Kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala menciptakan hambanya? Kenapa Allah ciptakan hambanya? Dan bila dia menciptakan hambanya, kenapa diperintahkan hambanya dengan sesuatu? Dan kenapa dilarang pada hambanya sesuatu? Kita katakan jawapan yang paling mudah ialah simple, dia adalah Tuhan, maka dia maha melakukan apa saja pada penciptaannya, apa saja yang dia kehendak, ikut dia lah. Dah dia Tuhan, maka dia ciptakan apa yang dia nak cipta, dia perintah apa yang dia nak perintah, dan dia larang apa yang dia nak larang. Maka kata
pengarang Aqidatul Mursyidah, la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya bagi Allah apa yang diperlakukan pada hamba-Nya. Akan tetapi mereka yang akan dipersoalkan. Dan ini diiktibas, diambil daripada ayat Quran. Allah Ta'ala, kita tidak bertanya kepada Allah kenapa dia buat ni, kenapa dia buat ni dengan wajah, dengan jalan i'tirad, dengan jalan membangkang. Tapi kalau kita bertanya dengan jalan untuk ala sabilil hikmah, bertanya atas jalan untuk hikmah, kenapa Allah Ta'ala ciptakan ni kenapa Allah Ta'ala ciptakan malam dan siang untuk dia tahu hikmah, dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Maka banyak hikmah daripada penciptaan Allah. Maka untuk kita mengetahui hikmah tersebut, hendaklah kita bertafakur. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah Ta'ala menciptakan hamba-Nya, dia langsung tidak berhajat pada hamba-hamba-Nya. Lalu untuk apa diciptakan? Ini yang ulama kata, Allah Ta'ala menciptakan hamba-Nya sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali, Inna Allaha khalaqal arsha izharan li qudratihi. Izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Allah Ta'ala ciptakan arash. Bila Sayyidina Ali sebut Allah ciptakan arash, dan di sini kita kena faham, bila sebut Sayyidina Ali ni, ada sebahagian golongan Wahabi ni kata, tengok sebut Sayyidina Ali, Syiah ni, kita jangan terpedaya pula, jangan kita jadi tak cerdik macam dia. Sebut Sayyidina Ali ni bukan kerana kita Syiah. Sayyidina Ali tu adalah panutan kita juga. Nabi SAW bersabda, ana madinatul ilmu ali babuha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku adalah gedung ilmu, Ali adalah pintu dia. Maknanya Ali ni radhiyallahu ta'ala anhu ardah karamallahu wajah, Ali ni, Sayyidina Ali adalah di antara sahabat yang alim, lagi mujtahid. Maka Sayyidina Ali kata, innallaha khalaqal arsha izharan li qudratihi. Allah Ta'ala ciptakan arash adalah untuk menzahirkan kekuasaannya. Maksudnya, kalau arash tu Allah Ta'ala cipta untuk menzahirkan kekuasaannya, apa lagi yang kecil daripada arash? Kerana arash makhluk paling besar. Apa lagi dengan ciptaan benda yang kecil yang kita boleh tengok dengan mikroskop? Kalau tak tengok mikroskop tak nampak. Untuk apa Allah cipta? Untuk menzahirkan kekuasaannya. Supaya jadi pada diri kita sebagai orang beriman, bila kita tengok perkara-perkara yang takjub ini, maka kita ucap subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Daripada menyerupai makhluk-makhluknya. Daripada sebesar-besar makhluk sampai sekecil-kecil makhluk. Allah Ta'ala maha suci daripada menyerupai makhluknya. Tapi makhluknya yang banyak ni, Masya Allah, macam-macam rupa bentuk, macam-macam cara hidup, macam-macam cara makan, macam-macam cara tidur, macam-macam cara bergurau, macam-macam cara memikat, macam-macam. Buka National Geographic tu kan, lik kita. Kan, burung macam mana cara mengawan, burung macam mana nak pikat, burung macam mana nak lindung diri pada mangsa. Masya Allah, kita tengok izharan li qudrati, untuk menzahirkan kekuasaan dia. Maka kita pula bila kita melihat perkara-perkara pada alam ini, perkara ni, cakap subhanallah. Allah Ta'ala maha kuasa menciptakan setiap sesuatu daripada hamba-hamba, daripada sebesar-besar arah sampai sekecil zarrah. Maka kata pengarang, wa kullu syai'in ilaihi faqir. Dan Allah Ta'ala itu, semua makhluk, semua perkara berhajat kepadanya. Terfakir makhluk ini berhajat kepadanya. Wa kullu amrin alaihi yasir. Dan setiap sesuatu penciptaan urusan penciptaan itu adalah sangat mudah bagi Allah. Mudah ni maknanya apa? Mudah ni sangat mudah, sebagaimana kita dah syarahkan makna idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun sebelum ni. Mudah tu dengan semudah bagi kita sebut kun tu, lagi mudah Allah Ta'ala mencipta. Bukan makna setiap kali Allah mencipta Allah sebut kun kita kena faham tu sungguh-sungguh. Tapi semudah sebutan kun bagi kita. Sebagaimana kita kata kalau benda tu mudah bagi kita, kita kata alah kacang je. Bukan mana kita buat benda tu dengan kacang. Tapi kacang itu ibarat nak menzahirkan mudahnya sesuatu urusan itu bagi kita. Bagi Allah Ta'ala buat perumpamaan semudah sebutan kun. Semudah sebutan kun sahaja bagi Allah.
Yang mudah. Penciptaan seluruh makhluk ni, seluruh alam ni, pentadbirannya semua ni semudah kun bagi Allah. Bukan Allah Ta'ala sebut kun bila mencipta, tapi semudah kun bagi untuk faham takbir, untuk faham kita ni, semudah sebutan kun je bagi Allah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambanya sangat mudah. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat pada hambanya. Tidak berhajat pada hambanya. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk tidak menggunakan anggota dan badan dan alat seperti kita. Kita kalau nak buat sesuatu, kita perlukan alat. Nak repair mesin basuh, nak repair TV, nak repair kereta. Bukan boleh guna tangan je. Buka tayar kereta guna tangan. Hebat sangat. Bukan. Tak mungkin. Tak mungkin, mesti ada spanner, mesti ada alat. Kan? Nak jack kereta, mesti ada alat. Itu bagi kita makhluk, lemahnya makhluk. Lemahnya makhluk. Nak buka tayar kereta pun kena alat. Nak jack kereta kena alat. Nak makan pun kena alat. Nak masak pun kena alat. Itu hamba. Itu hamba, itulah kita. Allah Ta'ala bukan seperti kita. Mudah bagi dia. Semua urusan, semua perkara, penciptaan, pentadbiran dan sebagainya amat mudah bagi Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, bagaimana kata pengarang, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Dan sesuatu pun tidak seperti Allah. Dan dialah maha mendengar lagi maha melihat. Sampai sini sahaja. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cara terbaik, ada soalan, cara terbaik menangkis ajaran Syiah dini